Tapi jangan pula bila kita nak sembahyang duha rasa rajin kerana orang tengok, kita pun tak sembahyang. Tak boleh. Itu tipu daya nafsu juga. Kalau bila nafsu tak boleh ajak kita sembahyang supaya orang puji kita sembahyang, nafsu ajak kita tinggalkan amal supaya orang kata kita ni orang yang ikhlas, sembunyikan amal. Dia nak pujian juga, nampak? Jadi kena buat macam mana? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasim al-amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uliqa al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Dimuliakan pengurusi surau At-Taqwa, Tuan Imam Barisan Ahli Jawatan Kuasa, khususnya muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah kita dapat berkumpul pada malam ini dalam kuliah Maghrib. Kita menghidupkan waktu di antara Maghrib dan Isya, bainal Maghrib wal Isya. Inilah waktu yang Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan anugerah-anugerahnya kepada kita semua, dan inilah waktu yang sangat bernilai, waktu yang digunakan oleh Nabi SAW untuk perbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan solat sunat awabin. Tetapi kita ini tak mampulah untuk solat lama-lama. Kita adakan majlis ilmu. Seperti kata Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, aku ini, kata Imam Haddad, tak mampu untuk banyak solat, banyak ibadah. Jadi aku buat majlis ilmu kepada kamu semua, wahai anak murid aku, kata Imam Haddad. Kerana berdasarkan hadis Nabi SAW, orang yang keluar daripada rumah menuntut ilmu itu lebih baik daripada 1,000 rakaat sunat. Ada riwayat 1,000 rakaat sunat. Maksudnya hanya dengan menghadiri majlis ilmu, kita seperti solat banyak. Macam tu, solat sunat banyak. Kita tak mampu untuk solat sunat banyak, tetapi dalam agama kita ini Allah Maha Rahmat. Allah beri amalan-amalan yang pelbagai dan pahala yang pelbagai, kelebihan yang pelbagai mengikut kemampuan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tak mampu untuk 1,000 rakaat sehari, kita hadir majlis ilmu setiap hari, maka kita macam solat 1,000 rakaat setiap hari. Macam 100 rakaat, fi riwayatin, dalam riwayat lain 100 rakaat. Sebab itulah Allah berfirman dalam Al-Quran, wattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian, sekadar kemampuan. Maksudnya sekadar kemampuan. Tak mampu 1,000 rakaat sunat setiap hari, okey, hadir majlis ilmu. Tak mampu untuk khatam Quran setiap hari, baca Quran setakat mampu, jangan tinggal surah Al-Ikhlas 3 kali paling kurang. Itu hadis Nabi SAW. Mungkin ada orang buat main-main, dia kata apa? Aku tiap-tiap hari khatam Quran, kata dia. Kita kata betul ke khatam Quran tiap hari? Dia kata, tu buat 3 kali surah Al-Ikhlas khatam. Nampak macam main-main, tapi betul daripada Nabi SAW. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthal Quran. Surah Al-Ikhlas itu Qul Allahu Ahad menyamai, sekali baca, menyamai thuluthal Quran, 1/3 Quran sekali baca. Quran tu ada 30 juzuk. 30 juzuk. Kalau 1/3, 10 juzuk. Kalau 3 kali baca, sama pahala khatam Quran. Ini besarnya surah Al-Ikhlas.
Allah selamat. Sehingga Nabi SAW menyebut kepada seorang sahabat bahawa dia masuk syurga sebab surah Al-Ikhlas. Ada seorang sahabat Rasulullah riwayat Imam Bukhari juga. Seorang sahabat Rasulullah ni, Rasulullah lantik dia imam di satu kampung tak jauh dengan Madinah. Dia bila jadi imam, setiap kali habis surah apa sahaja, dia tutup dengan Qul Huwallahu Ahad. Contoh dia baca macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Sambil wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Rakaat kedua macam tu juga. Lepas baca surah apa saja. Contoh Inna anzalna. Sampai salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Cara sahabat ni. Allah. Salah dah apa yang dia buat? Tidak salah kerana perintah umum daripada Allah untuk membaca Al-Quran dalam sembahyang dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membaca Al-Quran ni tak kisah nak campurkan 2 surah, 3 surah ataupun hanya 1 surah. Terpulang. Cuma sunatnya ikut tertib surah. Kalau baca Baqarah, selepas tu Ali Imran. Betul ke lepas Baqarah Ali Imran? Betul ya? Kalau baca surah apa lagi? Allah selamat. Alhaakumut takatsur. Selepas itu wal asri innal insana wal as. Allah selamat. Apa? Wal asr kan? Betul ya, wal as. Kita dah baca di imam tarawih tu. Lama tak di imam tarawih, lupa lah. Lepas alha wal asri innal insana fi khusr. Lepas itu wailul likulli humazatil lumazah. Tidak. Tidak. Lepas itu Allah selamat. Apa lagi? Susnya maksudnya sunat ikut tertib. Kalau baca Qul a'udzu birabbil falaq, rakaat kedua baca Qul a'udzu birabbin nas. Sunat ikut tertib. Tapi nak campur 2 surah, 3 surah, 5 surah, 1000 surah. 1000 surah tak adalah, 100 surah. Atau 114 surah, satu Quran dalam satu rakaat solat. Boleh, dah ada perintah Quran. Dah ada perintah umum. Faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah daripada Al-Quran ini apa yang mudah untuk kamu. Baca. Dan Nabi pun dalam solat malam, Nabi himpunkan banyak surah. Baqarahnya, Al-Imrannya, Nisa'nya, yang himpunkan. Berjuzuk-juzuk Nabi baca. Jadi, sahabat ni buat betul tak? Betul. Maka, Nabi panggil dia sebab orang komplain. Sahabat kata, Ya Rasulullah, dia ni buat benda baru lah, macam bid'ah lah. Nabi tak buat, dia buat lah. Nabi pun panggil lah. Nabi kata, kenapa engkau baca surah Al-Ikhlas selepas engkau baca surah? Maksudnya Rasulullah tak buat lah macam tu, tapi dia buat macam baru. Tu zahirnya nampak macam baru, tapi dia buat tu betul lah. Kenapa? Dah ada perintah dalam Quran dan umum nak baca surah apa saja. Nak campur ke, nak baca banyak ke, sikit ke surah, ataupun satu surah saja. Janji Al-Quran. Kalau baca saja tak boleh. Tersebutlah kisah apa semua tak boleh lah. Okey, syair ke apa ke. Jadi Nabi tanya dia dulu, kenapa Nabi tak marah dia? Kenapa Nabi tak kata jangan buat? Sebab Nabi dah tahu ini boleh. Ini boleh. Tak perlu aku marah dia. Cukup aku tanya kenapa engkau buat? Dan kenapa Nabi nak tanya sahabat ni kenapa engkau buat? Ini Nabi mengiktiraf ilmu dan juga keluasan fahaman sahabat kepada agama Allah SWT. Ini keluasan dalam memahami nas. Satu ada mazhab, ada 4 mazhab. Ini keluasan dalam memahami nas. Bukanlah imam mazhab jadikan Quran ikut fahaman dia, tapi para imam mazhab lah yang mengikut keluasan fahaman dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Jadi mazhab. Kalau kata kita ni ulama ke tak kira siapa saja, kita nak guna Quran untuk ikut fahaman kita, maka hanya ada satu mazhab dan kita akan menyalahkan orang lain. Ini keluasan, tak boleh kita menafikan keluasan ya. Kena meraihkan khilaf dan juga pandangan mazhab ataupun pandangan para ulama lah. Okay, jadi Nabi tanya, Nabi tak marah. Nabi kata kenapa engkau baca surah Al-Ikhlas? Nabi tahu engkau ni fahaman engkau luas tentang agama. Engkau tak mudah buat benda-benda yang dilarang oleh Allah. Dan ini betul, aku tak marah. Cuma aku nak tahu apa sebab kamu buat. Mesti kamu ada satu alasan yang baik untuk orang lain contohi. Sahabat ni kata, Ya Rasulullah, saya baca surah Al-Ikhlas selepas saya baca surah dalam sembahyang, tak kira lah sembahyang jahar ataupun tak jahar, yang zuhur pun dia buat juga. Macam pelan lah. Inna anzalnahu fi. Betul? Qul Allahu ahad, Allahu samad. Setiap kali sembahyang. Dia kata, Ya Rasulullah, saya suka surah Al-Ikhlas
saya cinta surah Al-Ikhlas. Karena dalam itu disebut sifat-sifat Allah. Saya cinta Allah. Saya suka sebut sifat Allah. Allah itu Maha Esa. Allah itu tempat bergantung. Allah itu tempat tumpuan. Tiada yang menyamai dengan Allah SWT. Maha Agung Allah. Dialah Esa. Oh, dia suka sebut sifat Allah. Nabi tak tahu, tak boleh ke tu? Salah ni, tak ada. Nabi kata apa? Engkau akan masuk syurga disebabkan engkau suka surah Al-Ikhlas. Nabi bagi jaminan syurga tu. Kenapa? Dia baca dengan cinta Allah. Dia baca dengan Allah senang amat. Penuh perasaan. Dia panggil mengagungkan Allah SWT, dan dia buat tidak sikit pun bercanggah dengan apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Nah, abang kata apa? Besar surah Al-Ikhlas. Kita nampak macam lekeh saja. Apa ni Tok Imam ni tiap-tiap hari surah Al-Ikhlas. Mentang-mentang surau nama surah Al-Ikhlas. Lagilah. Saya ambil surah ni At-Taqwa. Kalau ada surah At-Taqwa, baca At-Taqwa setiap hari. Okay, ya? Okay. Jadi, mentang-mentang surah Al-Ikhlas. Nama pula Ikhlas, baca surah Ikhlas. Jangan lekehkan dia. Jangan rendahkan dia. Kerana dia orang yang mencintai Allah, dan Allah mencintai dia. Ahli syurga insya-Allah. Kerana orang suka surah Al-Ikhlas ni, mesti dia ada satu perasaan rasa dalam hati dia. Sebut ahad tu pun nikmat tu. Qul huwallahu ahad. Saya pernah duduk semayang beberapa orang ulama lah. Waktu kita ngaji dulu zaman dulu. Ada ulama-ulama di sana, dia baca Qul huwallahu ahad, kadang-kadang lain macam kita dengar. Maksud dia nikmat tau. Contoh dia baca macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Dia macam dalam ahad. Kenapa dia kata tu? Lain macam dengar. Dia macam menikmati. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Dia macam menikmati ya. Sedap. Satu Sayyidina Bilal waktu diseksa, dia sebut apa? Allahu ahad. Allahu ahad. Bahkan dalam sirah menyebut dia nasyid pula tu. Ahadun ahad, ahadun ahad. Kena seksa boleh nasyid. Kita tak makan nasi pun dah tak boleh nak apa-apa dah. Senyum pun tak mau. Lapak ni kata dia. Nak pergi nasi Arab tutup tadi. Macam ni lah orang berniaga. Untung dah nak tutup. Marah orang pula. Dah tak makan, marah orang pula. Makan tak dapat, dosa dapat. Berkutuk orang. Okay. Jadi, Allah senang amat. Ahadun ahad, ahadun ahad. Sampai dia tak puas hati, dia ambil batu, angkat. Ramai orang kena angkat, kena berat. Letak atas badan. Waktu dia boleh sempit dada dia, dia tak boleh nak sebut nasyid lah. Ahadun ahad. Dia hanya keluar ahad. 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 Satu waktu mana Sayyidina Umar tanya, wahai Bilal, badan engkau ni tak ada pun kulit yang elok, semua bekas kena pukul. Seksa dia dahsyat. Dia perbuat kat dia. Kata Sayyidina Bilal, dan kata Sayyidina Umar, wahai Bilal, engkau rasa apa waktu engkau diseksa tu? Dahsyat engkau kena tu. Kata Sayyidina Bilal, bila bercampur iman dan juga kesakitan dipukul, manis lagi iman. Manis lagi iman. Allah sesenang. Orang kalau ada cinta pada seorang perempuan, kena cubit pun dia senyum. Seolah cubit tu tak sakit. Yang sedap tu cinta. Tu baru cinta manusia. Tu baru kenal lah. Baru 3 hari kenal. Kalau 3 tahun kenal, cubit kena marah. Melawak lah. Tapi ada yang 3 tahun masih lagi, Masya Allah. Baik saja hubungan. Okay. Cubit tu, makwa dia contoh, jangan buat lah contoh je. Makwa dia cubit kuat, dia tak cubit lah lagi. Kenapa dia macam tu? Orang lain sentuh sikit tak boleh, buka silat. Ini dia panggil kemanisan cinta. Kemanisan cinta. Kau nak suruh buat contoh. Ini cinta Allah lebih lagi. Maka kata Sayyidina Bilal, manis lagi iman. Seolah sakit ni macam hilang, manis lagi iman. Ahad, ahad, ahad. Ini luar biasanya kalimah yang Allah sebut dalam Quran, ahad. Salah satu daripada asma Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, itu Allah itu Maha Esa. Ahad, ahad, ahad. Okey. Sebab orang bila dia sebut ahad ni, dia menghayati, dia memahami hakikat ahad, dia merasa seolah yang lain dah tak ada dah. Hanya kuasa Allah saja, hanya yang agung Allah saja, yang menjadikan ini Allah saja. Kebaikan semua daripada Allah, pertolongan semua daripada Allah. Itu dah habis lah. Kalau saya betul. Jadi saya pun tak tahu sebab apa saya cerita semua tu, padahal tajuk kita yang lain. Tak maaf banyak. Okey. Jadi tajuk kita pada malam ini, kita pun sebenarnya masa pun nak habis lah, baru nak masuk tajuk. Tak maaf lah nah. Tak apalah. Nak cerita pasal di antara maghrib dan isyak ni, waktu terbaik, waktu yang sangat afdal kita duduk ibadah tu mengaji. Imam Allah Al-Haddad sebut dalam kitabnya,
Risalah Al-Mu'awanah. Ada 4 waktu yang kita kena jaga. Ada hadis, siapa menjaga 4 waktu ini, berzikir kepada Allah, maka dia dikira berzikir sepanjang hari dia. Apa 4 waktu tu? Yang pertama sebelum subuh. Walaupun 5 minit atau walaupun seminit, bangun zikir waktu tu. Ingat Allah waktu tu. So ada perintah Allah suruh kita bangun waktu tu. Maka dia menjadi waktu yang sangat afdal. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka bangun istighfar. Duduk istighfar, minta ampun pada Allah SWT. Itu ada afdal ya. Yang kedua, selepas subuh sehingga terbit matahari. Ini waktu ni kena jagalah. Kerana banyak ayat Quran Allah menyebut tentang membaca Al-Quran pada waktu fajar, berzikir ketika mana? Sebelum terbit matahari ataupun selepas terbit fajar. Pelbagai ayat Allah Subhanahu wa wasabbihu bukratan wa asila. Tasbihlah kepada Allah pada awal pagi dan juga pada waktu petang. Yang ketiga, waktu di antara asar dan juga maghrib. Paling kurang 5 minit, 10 minit sebelum masuk maghrib. Duduk istighfar. Ada seorang ulama, dia kata, aku suka beristighfar, minta ampun pada Allah, taubat sebelum terbenam matahari setiap hari. Orang kata, kenapa engkau buat macam tu? Aku nak bila terbenam saja matahari, terbenam juga dosa aku untuk siang hari tu. Kerana dosa di siang hari ni lah penyebab kita berat untuk bangun di malam hari. Berat untuk bangun di malam hari. Satu Nabi SAW hadis, tanda dan alamat orang tu dah tenggelam dalam dosa, berat untuk puasa siang hari dan berat atau malas untuk bangun solat di malam hari. Jadi kita usahalah buat sekadar mampulah. Jadi yang ketiga, di antara asar dan juga dipanggil apa? Maghrib. Yang keempat, di antara maghrib dan isyak. Cukup hidupkan 4 waktu ni. Kita dikira menghidupkan semua waktu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada riwayat, ada riwayat. Kalau nak rezeki zahir, kata Imam Haddad dalam adab sulukul murid, kalau nak rezeki zahir banyak, berzikir selepas yang subuh sehingga terbit matahari. Kalau nak rezeki batin banyak, ilmu, khusyuk, takut pada Allah, hati yang bersih, Allah SWT, iman yang meningkat tinggi, Allah SWT, memahami ilmu-ilmu yang Allah beri, hidayah yang banyak, nur, yang ni berzikir selepas asar. Lepas subuh, itu mujarab untuk banyakkan rezeki zahir. Harta benda apa ni lah, rezeki zahir, kan minum apa semua. Untuk rezeki batin lepas asar, kata Imam Allah dah hadad. Satu ulama-ulama kita duduk di Yaman dulu, ulama-ulama sana dia buat pengajian lepas asar, dia berzikir lepas asar. Kita nak zikir banyak tak mampu, kita buat majlis ilmu. Majlis ilmu, ya, tu dikira majlis zikir. Jadi jaga 4 waktu tu dah cukup, kata Imam Haddad. Jadi kita sedang menjaga waktu yang di antara waktu-waktu yang afdal, di antara waktu yang 4 ni, masya-Allah. Jadi tajuk malam ni sebenarnya berkenaan dengan amalan-amalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagaimana manusia itu bila dimurkai oleh Allah akan dilempar, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kita sikit-sikit saja kita ambil, kita santai sajalah. Jadi Allah SWT, hidup kita ini yang paling bahaya sekali bukanlah kita ini tak dapat mencapai pangkat yang tinggi. Itu bukan kerugian. Orang nak pangkat kan, tengok tak dapat, tak apa, tak rugi lagi kalau jadi hamba Allah. Kalau ada iman Islam tak rugi lagi. Yang rugi ni orang yang Allah murka, kemudian nanti di akhirat dia dimasukkan ke dalam neraka Allah SWT. Walaupun paling tinggi pangkat, walaupun paling banyak harta, itu kita tak mau. Kita nak kita ada pangkat, kita nak kita ada harta, kalau nak lah. Tapi yang paling kita nak ridha Allah SWT. Satulah waktu mana saya jumpa dengan Tuan Guru Haji Ayub. Ilmu ni penting. Seorang ulama yang soleh di negeri Kedah, meninggal dah. Dulu saya selalu pergi jumpa dia. Itulah Tok Guru yang kita mengadu lah apa-apa, minta nasihat. Masya Allah, nasihat sangat berkesan. Orang ni tak sama. Ada orang ni dia nasihat kita masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ada orang dia nasihat kita sampai ke hati. Orang macam ni kena pegang sungguh-sungguh. Kena sahabat, kena duduk, kena ziarah. Allah SWT. Orang macam ni penting di waktu kita lalai, di waktu kita lemah, di waktu kita lupa, di waktu kita alpa. Siapa?
orang yang lidah dia bila bercakap kesan pada hati kita, lain hati kita, kadang-kadang menyebabkan menangis mata kita, air mata kita keluar. Okey, waktu nak saya jumpa Tunku Jayuk, Allah SWT, dia tanya kami yang ziarah, dia kata, mau syarah tak? Apa dia? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia baca tiap hari kata dia. Ini sebagai doa kata ulama. Kalau tak doa yang lain, doa ni saja dah cukup kata ulama. Besar doa ni. Allah SWT. Dia kata mau syarah mari. Apa dia Rabbana atina fid dunya hasanah? Hasanah tu apa? Dia orang kampung sikit cakap macam itulah, mu demo apa semua. Siapa tak faham bahasa-bahasa pendalaman Kedah, kita orang Lostak. Dulu waktu nak sepi ngaji pondok, pertama kali ngaji pondok, duduk pondok di Baling dulu, Tuan Guru Rifai rahimahullah taala, ulama alim ahli fatwa Kedah dulu sebelum meninggal, dia lantik. Tuan Guru Rifai ni bila duduk pondok dia, Baling pendalaman, pertama kali dalam hidup saya duduk pendalaman. Sebab mak saya orang Lostak, ayah saya orang Lostak, tok saya orang Lostak, tok nek saya orang Lostak, semua orang Lostak. Tak ada balik kampung, tak pernah rasa balik kampung, tak pernah naik kereta menyanyi balik kampung, oh balik kampung, tak ada hayati, saya tak faham balik kampung macam mana rasa dia. Macam mana dah Allah takdir macam tu kan, duduk di bandar. Kehidupan di bandar ni dia lain sikit lah, dia tak ada lah suasana macam kemeriahan kampung-kampung hari raya kan. Jadi tak apalah, jadi esok pagi tu bila saya duduk di kampung, esok pagi ada seorang tok mai. Ni pertama kali duduk pondok. Esok ada seorang tok, Tok Wan ketuk. Sini panggil atuk lah, ketuk. Assalamualaikum, macam dia. Saya orang baru di Panadai lah. Jom menyorok. Ha? Menyorok? Saya kata, kenapa kena menyorok? Orang lu start. Saya pula tak kawan dengan orang pendalaman. Kita kawan kot tu tak pernah dengar perkataan ni. Saya kata, kenapa Tok Wan ajak saya menyorok? Ada apa menyorok? Menyorok, saya ingat ni menyorok. Saya ingat menyorok tu. Dia kata menyorok lah, jom menyorok. Ha? Menyorok. Kawan mai. Kau nak gelak saya? Dia kata, siapa gelak? Menyorok tu apa saya tanya? Menyorok tu breakfast. Breakfast. Makan pagi. Makan pagi. Oh, breakfast rupanya. Okay. Jadi tu bahasa kampung dia. Di sana tak kata keluar, kata tubik. Tubik, mu tubik lagi. Tubik. Apa dia tubik? Tubik tu keluar. Ukhruj. Kalau bahasa Arab. Allah SWT. Jadi Allah SWT Muhammad. Jadi Pak Suyup ni dia bahasa kampung sikit. Mu syarah mari. Apa dia hasanah dunia akhirat? Saya depan guru saya akan cakap tak tahu. Walaupun kita tahu, sebab kita tahu makna dia. Tapi kita tahu guru ni dia syarah ada fahaman yang khas yang dia faham. Tak sama macam kita faham. Maksudnya dia lebih luas kefahaman dia. Jadi kita serahkan balik kepada guru kita jawapan tu. Dia pun jawab. Maksud doa ni, Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan kami, kurniakan kami, berikan kami. Allah SWT. Di dunia ini hasanah. Kena tulis makna ni, kena hayati waktu doa. Dia tanya apa hasanah dunia. Kita minta, ya Allah bagi hasanah dunia. Apa dia hasanah dunia? Hasanah dunia dua kata dia. Ni syarahan dia. Kita tanya ulama lain, syarahan lain pula. Allah. Macam mana barakah? Banyak ulama syarah mana barakah. Allah SWT. Dia panggil apa? Tak sama di segi kefahaman keluasan para ulama. Maksud hasanah dunia dua. Terlepas daripada tipu daya nafsu. Yang kedua, terlepas dari hasutan syaitan. Dua tu. Syaitan tak boleh hasut kita. Kalau hasut pun tak ikut. Nafsu tak boleh berdaya kita. Nafsu kata apa? Malam ni tak payah baca lah soal mulk. Ngantuk dah, esok boleh baca. Lepas subuh, qadha. Tak pandai Tapi malam esok boleh baca surah baca. Kita pun tak baca. Esok, rasa berat pula nak baca. Nafsu ni bila kita mula ikut dia, dia akan tarik kita, dia akan beratkan lagi kita. Esok malam kita rasa apa? Dah semalam tak baca, lalang tak payah baca juga lah malam ni. Minggu depan lah mula. Minggu depan mula pula. Nampak? Tu hasutan, panggil apa? Tipu daya syaitan. Allah SWT. Dia tipu daya dalam perkara maksiat dan tipu daya juga dalam perkara ibadah.
Kita berat nak sembahyang duha. Awaklah berat nak sembahyang duha ni. Esoklah sembahyang duha. Dengar-dengar ada orang masuk dalam surau. Kita tengah tidur belakang tu. Dan okey, sembahyang duha. Tengok sembahyang duha. Sebab ada orang semangat sikit. Nafsu kata, tipu dia nafsu dia panggil. Dia semangat bila ada sesuatu. Kalau kerana Allah dia berat. Sebab tu bila kita masuk mengaji ni, berat beramal, syukur. Itu tanda kita dah benar. Sebelum mengaji, beramal ni kuat. Sedekah ni kuat. Puasa pun kuat. Zikir kuat. Selawat kuat. Bila kita masuk mengaji, menuntut ilmu dengan seorang tok guru, berat semua tu. Itulah tanda positif dan terbaik dah Allah bagi pada kita. Kenapa? Boleh jadi sebelum ni terlampau ringan sangat, rajin sangat. Mungkin sebab sesuatu selain Allah SWT. Mungkin sebab kita nak harta benda dunia, kita nak masyhur ke, nak orang puji ke, nak orang kata kita soleh ke. Bila Tok Guru ajak kita, amal hanya kerana Allah. Nak redha Allah saja. Jangan cari pandangan manusia, cari pandangan Allah. Jangan nak pujian. Oh, Tok Guru tekan macam tu. Bila beramal rasa berat. Wah, beratnya. Kenapa berat? Siapa berat? Nafsu berat. Nafsu dia suka benda-benda dunia. Ada satu kisah. Seorang ulama soleh datang panggilan jihad di zaman dia. Waktu tu dia berat nak pergi jihad. Boy, beratnya pergi jihad ni. Kenapa berat? Nak berjihad kerana Allah SWT. Orang pun tak kenal dia waktu tu. Orang pun tak tahu ulama ni terang mana dia boleh lawan ataupun bertempur. Jadi Allah SWT Muhammad, seorang ulama dia berat nak pergi jihad. Dia pergi juga. Pergi juga jihad. Berperang jalan Allah pergi juga. Balik selamat. Bila dia ni hebat di medan perang, nampak hebat, dia balik pun selamat. Tak apa. Selesai takat tu. Dia dah jihad kerana Allah. Tak berapa lama, datang panggilan jihad. Datang lagi panggilan jihad. Allah SWT Muhammad. Waktu tu dia rasa ringan sangat nak pergi jihad. Jom. Pedang semua, siap baju besi. Nak pergi berperang. Waktu tu dia berhenti, stop diri dia. Dia kata, wahai diriku, kenapa tiba-tiba engkau suka pula berjihad? Padahal engkau tak suka berjihad sebelum ni. Wahai nafsuku, apa engkau nak tipu aku orang ni? Nampak orang yang kenal Allah, kenal diri. Man arafa nafsahu, arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri dia, kenal Allah SWT. Jadi, dia cek, apa sebab nafsu suka jihad pula ni? Suka mati jalan Allah, sebab apa jadi macam ni? Dia tak dapat jawapan. Dia rest. Pening kan rest. Kita ni kalau pening tak larat rest. Dia tertidur. Dia mimpi. Ada suara main kat dia. Kau tahu tak kenapa nafsu ataupun diri kau menjadi ringan untuk berjihad pada waktu ni? Kerana dulu nafsu tak mau jihad sebab ni benda besar, ibadah besar. Tapi sekarang nafsu nak ibadah ni. Nak perjuangan ni. Kerana apa? Nafsu nak selepas engkau mati syahid ni, nanti nama engkau masyhur disebut oleh orang yang hebat dan handal dalam peperangan, berani berperang. Nafsu nak pujian. Jaga tidur. Aku tak pergi jihad kali ni. Didik nafsu dia. Orang lain pergi, aku mengajak ilmu. Tak apa orang lain pergi. Kali ni aku mengajak. Lain pergi. So Tok Guru ni ada waktu dia pergi jihad, ada waktu dia mengajak ke ilmu. Itu perintah Allah SWT. Allah suruh kita keluar berjihad. Ni zaman jihad lah. Dan ni bukan zaman dia lah. Jihad yang maksudnya berperang, itu bukan zaman dia lah ni. Jadi nanti zaman nanti Mahdi apa semua tu. Okay, jadi Allah perintah dalam Quran pergi berjihad jalan Allah, dan Allah kata tinggallah satu kumpulan atau beberapa orang duduk di kampung ataupun di tempat kita tinggal itulah untuk mengajarkan ilmu agama Allah. Maksudnya dengan semua pergi perang. Kalau ulama, tak semua ulama boleh pergi. Kalau ulama semua pergi, meninggal macam mana? Habis. Tak ada orang mengajar agama, agama dah tak hidup. Maka itu dia panggil strategi dalam Islam. Tak semua orang boleh pergi berjihad. Ada orang dia kena jaga mak ayah, ada orang dia kena jaga majlis ilmu, ada orang dia memang kena pergi macam tu di tempat masing-masing. Jihad cara masing-masing. Datang seorang sahabat jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, hadis Bukhari ni, riwayat Sahih Bukhari. Ya Rasulullah, saya nak bai'ah, nak berhijrah bersama Rasulullah. Hijrah ni hebat. Tetapi ya Rasulullah, ibu dan bapa aku di rumah ya berkian, menangis. Sedang menangis, sedih aku nak pergi hijrah tinggal Mekah. Nabi kata, irji', balik rumah, buat mereka ketawa seperti mana kamu buat
mereka berdua menangis. Dia bagi ketawa balik. Dia tak hijrah dengan Nabi SAW. Ada seorang sahabat, ya Rasulullah, saya nak berjihad. Nabi kata, ada mak ayah tak di rumah? Ada mak ayah, ya Rasulullah. Nabi kata, balik, duduk di sisi mak ayah, berkhidmat untuk mereka adalah jihad fi sabilillah. Jihad. Jaga mak ayah tu jihad fi sabilillah. Kalau mati, mati syahid. Tu hadis sahih tu. Jadi, ada orang memang kena pi, ada orang Rasulullah tak bagi pi. Zaman kita nak tahu macam mana kita boleh pi ke tak? Pemimpin Islam. Macam mana pemimpin Islam atok kita? Imam Mahdi nanti muncul contohnya Imam Mahdi. Imam Mahdi kata, kamu ni duduk di rumah jaga mak ayah. Ikut saja. Imam Mahdi kata, kamu kena keluar. Mak ayah kamu tinggal kat adik. Tinggal kat akak. Contohlah, keluar jihad fisabilillah. Wallahu alam, tak tahu macam mana. Itu zaman ke depan. Tapi ini zaman Rasulullah punya jihad. Dia macam tu, Nabi atok. Ini duduk mengajar. Ini tak payah hijrah, duduk sini. Sayyidina Ali, Nabi tak pergi hijrah sama Nabi. Kata, wahai Ali, engkau jaga barang-barang yang orang amanahkan kepada aku. Nabi tu macam dia buat macam bank. So Nabi kan amanah. Nabi kan amanah. Semua orang percaya. Barang berharga mereka simpan kepada Nabi SAW. Simpan dengan Nabi. Dia percaya Nabi tak akan ambil barang yang dia simpan. Dan Nabi nak hijrah, Nabi tak mau orang kata Nabi penipu, bawa lari barang orang. Maka Nabi lantik Sayyidina Ali untuk jaga barang-barang yang orang amanahkan. Nabi hijrah. Jadi tengok ni strategi yang diatur oleh pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Dia tak apalah. Apa dia? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ulama ni, awliya ni, dia tak mau ikut nafsu dia. Suka berjihad, ada problem ni. Dia kata. Tiba-tiba suka semayang ni, ada problem ni. Ini bagi peringkat permulaan lah. Tapi kalau ada peringkat syuhud, peringkat irfan, peringkat musyahadah dan sebagainya, itu tak kisah siapa dah. Dia memang rajin, memang sedap, memang dia sonok pun semayang. Untuk peringkat, dia panggil dalam tariqah ataupun dalam mujahadah, berhati-hati dengan apa yang datang dalam jiwa kita. Kalau dia malas, kena cek kenapa dia malas. Kalau dia rajin, kena cek kenapa dia rajin. Tapi jangan pula bila kita nak semayang duha, rasa rajin kerana orang tengok, kita pun tak semayang. Tak boleh. Itu tipu daya nafsu juga. Kalau bila nafsu tak boleh ajak kita semayang supaya orang puji kita semayang, nafsu ajak kita tinggalkan amal supaya orang kata kita ni orang yang ikhlas, sembunyikan amal. Dia nak pujian juga, nampak? Dia kena buat macam mana? Semayang dan ikhlas. Pergi semayang, ya Allah, aku semayang kerana engkau. Tak mau yang lain. Walaupun memang rasa rajin ni, orang tak ada. Tapi betulkan hati, kerana engkau saja. Dia tengok api kat dia. Allahu Akbar. Jangan tinggal amal. Jangan tinggal amal. Kecuali macam Syekh tadi, dia tak tinggal amal, dia tukar amal yang lain. Dia pergi mengajar ilmu. Itu lain lah. Itu ulama' salihin. Ada setengah ulama' dia rasa rajin nak baca Quran, dia pergi semayang. Kan berat tu nafsu. Berat. Siapa pernah buat, dia tahu lah berat. Itu macam-macam mujahadah. Ada pula ulama' kata, jangan tak semayang. Walaupun main perasaan riak, semayang juga. Perbetul hati. InsyaAllah dengan perbetul hati tu Allah beri cahaya, hidayah. Allah pelihara kita. Macam-macam tariqah tu panggil tariqah. Jalan dan cara beramal yang dibimbing oleh para ulama, para salihin, yang mereka ambil dari generasi sebelumnya sampailah Rasulullah SAW. Apa dia Rabbana atina fid dunya hasanah? Dua, hasanah dunia maksudnya terlepas dari tipu daya nafsu. Yang kedua, terlepas daripada hasutan syaitan. Kalau siapa dapat dua ni, dialah yang orang yang mendapat hasanah di dunia ni. Lah ni kita tak dapat kan? InsyaAllah mudah-mudahan sebelum mati kita dapat paling kurang. Hasanah dunia dapat. Walaupun sekejap, tapi itu dah untung dah. Lah ni kita latih. Makan banyak tak boleh, makan tambah kenyang. Tapi latih. Nak makan tak banyak sangat. Makan kalau 3 pinggan dan kenyang, makan 2 pinggan cukup. 2 pinggan kenyang, sepinggan. Sunnah makan tak sampai kenyang. Tak sampai kenyang maksudnya jangan sampai sengkak. Jangan sampai sengkak. Agak-agak lah. Oh, okey dah ni nak rasa macam nak kenyang dah, okey cukup. Itu cara sunnah Rasulullah SAW dan cara nak mendidik nafsu. Hari ni boleh makan banyak, esok latih. Esok latih, lusa latih. Dah makan dah kontrol. Minggu depan jatuh pula makan banyak balik. Latih lagi, bangkit lagi. Tak ada istilah putus asa. Doa sungguh-sungguh. Rabbana atina fid dunya hasanah. Macam tu Apa dia? Wa fil akhirati hasanah. Dia bila orang ni terlepas daripada hasutan nafsu, daripada tipu daya nafsu dan juga hasutan syaitan, terlepas yang dua ni, semua kebahagiaan dia akan dapat. Kita duk ikut nafsu, kita tak bahagia. Kita duk terpengaruh dengan syaitan, kita tak bahagia. Syaitan nak permusuhan sama kita. Mana hidup tenang macam tu? Syaitan nak kita hasad pada orang. Mana tenang hidup macam tu? Syaitan nak kita maki orang. Tak tenang macam tu. Senang.
Syaitan nak kita bertelingkah, bertumbuk. Syaitan nak kita ambil hak orang. Syaitan nak kita sakiti orang. Sehingga kita ikut dia, tak akan tenang hidup kita. Tak akan tenang. Jadi, tak akan bahagia. Jadi, sebab itulah Al-Imam Haddad Selamat darah suara batuk. Atau Imam Haddad sebut dalam kitab dia atau dalam qasidah dia, hajatan fi nafsi ya Rab faqdhiha ya khaira qadi. Maksudnya apa tu? Apa maksud? Allah SWT. Hajatan fi nafsi ya Rab faqdhiha ya khaira qadi wa arih sirri wa qalbi min lazaha wasyawazi. Sampailah habis. Apa maksud hajatan fi nafsi ya Rab? Hajat dalam diri aku, wahai Tuhanku. Maksudnya apa tu? Wahai Tuhanku, aku ada hajat dalam diriku ni. Ya Rab, hajat dalam diriku ni. Apa dia hajatan fi nafsi ya Rab? Faqdhiha ya khaira qadi. Kabulkanlah, terimalah, berilah, wahai yang sebaik-baik penerima. Allah SWT. Ulama bahas, apa dia maksud Imam Haddad ni? Hajatan fi nafsi ya Rab. Maksudnya, ya Allah, matikanlah kehendak nafsuku. Matikan kehendak jahat ni, nafsu ni. Hak duk ajak buat benda buruk, hak duk ajak buat benda tak elok, hak ajak buat benda yang merosakkan kita, membinasakan kita, masukkan kita ke dalam neraka Allah. Matikan kehendak ni. Hidupkan yang ada ni hanya kehendak untuk mentaati engkau saja. Maksudnya itu. Hajatan fi nafsi ya Rab faqdhiha ya khaira qadi. Dia minta yang tu hajat dia. Kita nak duit banyak, kita nak pangkat, kita nak harta banyak, kita nak orang suka yang tu, kita doa yang tu. Kita nak kahwin, nak jodoh, nak handsome, nak lain lawa. Itu kita punya doa setiap hari. Arif billah, orang yang kenal Allah, doa yang dia sangat penting dalam hidup dia, sampai dia sebut hajatan fi nafsi ya Rab. Hajat ni hajat. Sangat harap ni nak Allah bagi ni. Apa dia? Matikan kehendak nafsu yang jahat. Stop. Sekat dia. Aku nak buat benda tak elok, engkau sekat dia. Aku nak benda tak elok, engkau sekat dia. Dibimbing oleh engkau. Itu terbesar sebenarnya hidup kita ni. Kalau jadi orang kaya, nafsu disekat. Orang kaya yang berjaya. Orang kaya yang bahagia dunia akhirat. Kalau jadi pemimpin yang besar, yang pangkat tinggi, akan selamat dan berjaya juga bila nafsu disekat. Problem lah ni adalah problem nafsu saja. Nafsu. Jadi, dan dululah kot. Ada lagi boleh ke? Boleh ke? Dia dalam situ. Sikit ke? Okay, jadi Allah SWT. Apa dia? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Apa dia pula hasanah akhirat? Allah SWT. Hasanah akhirat maksudnya terlepas daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT. Dan dimasukkan ke dalam syurga. Itu hasanah akhirat. Kita ni balik akhirat Allah tak murka kita. Yang tu paling besar sekali. Yang tu paling yang kita nak sekali. Kita kalau balik rumah mak ayah murka, kita tak boleh nak buat apa dah. Tak boleh hidup dah. Cuba kita balik rumah, mak ayah kita halau marah. Kita rasa apa? Sampai-sampai ke rumah, kan mak ayah kita sayang, mereka jaga kita. Balik-balik mak ayah kata, keluar, tak suka hang. Muka dia bercengeng. Oh, kita marah, kita dah tak boleh hidup. Manalah aku nak pergi, mak ayah aku buang aku. Mak ayah aku murka aku. Jadi orang keras hati tak rasa apa dah. Ni Allah murka, pencipta kita lagi kita tak mau. Maka hasanah akhirat ni apa? Terlepas daripada kemurkaan Allah SWT. Jadi apa dia maksud hasanah akhirat? Hasanah akhirat dua. Yang pertama, terlepas dari kemurkaan Allah. Yang kedua, dimasukkan ke dalam syurga Allah SWT. Itulah hasanah akhirat. Jadi kita semua ini tidak mau dimurkai oleh Allah SWT. Kita kadang-kadang kita tak sanggup menerima kemurkaan Allah SWT. Kalau kita sebagai seorang anak, ayah murka pada kita, marah pada kita, kita dah tak boleh hidup sebagai seorang anak. Dah tak bahagia maksudnya. Kalau kita seorang anak murid, guru murka pada kita, marah pada kita, kita dah jadi murid yang macam tak guna lah, yang macam dah tak ada apa-apa. Hidup sengsara, macam sengsara. Macam tak ada jalan keluar hidup kita ni. Dan begitu juga bila Allah yang menciptakan kita, menciptakan langit dan bumi, murka pada kita, kita pilih langit ke bumi kah, kita duduk di mana saja, kita tak akan dapat kebahagiaan. Kebahagiaan bukan daripada harta kita, bukan daripada duit kita. Bahagia tak ada di bank kita, bahagia tak ada di pangkat kita, bahagia tak ada di emas kita. Bahagia duduk di Allah SWT. Allah yang bagi maksudnya.
Dia panggil sa'adah kalau sebut dalam Quran. Sa'adah. Sa'adah ni kebahagiaan. Datang dari siapa ni? Datang dari pemberian Allah SWT. Kerana dialah yang bahagiakan hamba dia. Hamba tak mampu bahagia kalau Allah tak bagi bahagia. Kalau hamba mampu cipta bahagia, semua orang bahagia. Sebab semua orang nak bahagia. Kalau bahagia boleh dibeli, semua orang kaya bahagia. Tapi ada orang kaya tak bahagia. Kalau bahagia hanya untuk orang yang pangkat tinggi, semua yang pangkat tinggi bahagia. Tapi ada yang pangkat tinggi tak bahagia, sengsara. Bahkan ada yang bunuh diri. Bahagia di mana lah ni? Bahagia itu tempat di hati kita. Di sinilah Allah beri. Di sinilah Allah kurnia. Di hati kita. Kebahagiaan di hati kita. Okay, jadi satu kita tak mau murka Allah SWT, kita tak mau. Dan kita masa tak panjang, jadi saya sebut secara umum saja. Bila kita tak mau Allah murka pada kita dan dilempar kita dalam api neraka Allah, cubalah kita ini untuk senang. Yang pertama sekali, usahakan untuk menimbulkan rasa kasih kepada Allah SWT. Kita ni kalau tak cinta Allah, kita tak peduli pun Allah murka ke tak, itu masalah dia. Ada 3 takut. Ada 3 takut ulama bahas. Dan kita Nasaihul Ibad dia sebut. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Ada 3 takut. Takut orang awam, takut orang yang dipanggil peringkat yang pertengahan, khawas, takut orang khawasul khawas. Peringkat para wali lah dia panggil. Peringkat orang awam, orang soleh dan para wali. Okey, orang awam apa yang dia takut? Dia takut Allah, dia takut Allah SWT azab dia dalam neraka. Takut orang soleh apa? Takut Allah tolak amal dia, Allah tak terima amal dia. Allah senang. Takut dan takut Allah marah pada dia juga termasuklah. Takut yang paling tinggi apa? Ni takut para wali. Takut Allah ni dia cinta Allah. Dia takut Allah dah berpaling, masa tak cinta pada dia. Faham tak? Yang dia nak hanya cinta Allah. Yang dia takut, contoh nak bagi faham, kita boleh cinta pada seseorang dan seseorang cinta pada kita. Apa yang paling kita takut? Takut dia tampang kita tak? Takut tampang habis dia cinta kita, kita cinta dia, tak sakit pun. Takut dia main lambat bila nak dating? Tak takut, main lambat kita tunggu. Aku tunggu sehingga ke pintu syurga sampai cakap macam tu kan. Walaupun ribut, walaupun ombak, walaupun petir, aku tak akan berganjak setapak pun. Kenapa? Aku cinta padamu. Tu dia sampai macam tu. Tengok baru sakit perut pergi tandas dah. Okay. Tak tahu mana pun, kita ni tak kuat mana pun, anak abang tak kuat mana pun. Baru sakit perut lari dah. Ganjak dah maksudnya. Cakap pada kasih tu tinggi-tinggi kadang-kadang. Okay. Lepas tu kadang-kadang kekasih kita kecewa sebab kita tinggi sangat. Jangan tinggi sangat. Wahai sayangku, walau apa saja. Jangan macam tu. Tengok Allah uji. Pandai-pandai lah kita waktu tu. Baru kita tahu setia tak setia. Melawak lah. Okay. Jadi tak ada berkaitan hidup atau mati. Melawak. Okay, jadi senang nak cerita apa tadi? Cerita benda-benda tu. Okay. Kalau cinta sesama kekasih, yang paling takut apa dia? Kita cuba bayangkan apa yang berdepan paling takut. Contoh, saya cinta pada seorang, apa yang saya paling takut berlaku saya dengan dia? Contoh. Yang tahu ni dah pernah cinta macam lawak. Okay. Yang paling takut ni bila orang yang kita cinta ni berpaling daripada kita, tak mau kita. Abang aku tak mau kat hang tu. Contoh di bahasa Kedah. Abang aku dia pergi ke hang, aku tak mau dah ke hang. Tu bahasa Kedah. Bahasa KL-nya saya break. Break tu insya-Allah. Di sini saja kita. Insya-Allah bahasa lembut je, tapi perit. Apa yang menyebabkan kita takut bila kita berkasih sayang, bercinta ni? Bila cinta ini berpaling atau bila kekasih kita berpaling? Tak mau dah, tak kasih dah pada kita. Inilah yang ditakuti oleh para wali, para kekasih Allah. Dah sebut bernama tu, nama mereka ni kekasih Allah. Maka yang mereka paling takut bila Allah cabut kasih dia. Allah tak kasih pada aku, habislah aku. Siapa lagi nak kasih pada aku? Kalau orang kasih aku, Allah tak kasih, nak buat apa hidup aku ni? Tak dapat apa pun. Kalau satu dunia kasih pada kita, Allah tak kasih pada kita, macam mana hidup kita? Tak boleh. Kalau satu dunia marah pada kita, Allah tak marah pada kita, okey tak hidup kita?
okey juga, tak ada masalah apa. Nabi Muhammad duduk di Mekah, hampir semua orang marah kat Nabi Muhammad. Berapa orang yang ikut? Waktu Sayyidina Umar masuk Islam ni, tahun ke-6, tak salah, tahun ke-6 kenabian, lebih kurang 40 orang saja. Tu di mana nonton Nabi dakwah, tak sampai 100 orang. Majoriti marah Nabi, maki Nabi, celah Nabi. Tapi Nabi ni Allah kasih. Nabi menang juga tak? Nabi mulia juga tak? Tetap mulia. Tak ada direndahkan apa pun. Kenapa orang merendahkan Nabi SAW? Takkan turun darjat Nabi SAW. Kenapa? Kekasih Allah SWT. Okay, jadi itu murka serta murka lah. Para wali dia takut yang tu, pertama yang tu. Allah SWT. Jadi satulah mereka takut mati su'ul khatimah. Dan bila cinta ni kita dah tak dapat, takut mati su'ul khatimah. Allah tak peduli mati kita. Allah tak peduli hidup kita macam mana. Allah tak bimbing kita. Yang tu paling kita takut. Allah tak bimbing kita. Okey ya. Jadi Allah SWT Muhammad. Jadi kita kena elak. Yang pertama untuk kita nak elak dari kemurkaan Allah, kita dulu kena cintai Allah dan kita kena merasa cinta Allah. Kalau tak cinta Allah, tak akan peduli Allah murka tak murka. Kita hanya fikir orang saja. Orang kata apa, orang kata apa. Orang komen apa aku punya Facebook. Orang komen aku punya Instagram. Kalau orang tak elok, aku padam komen tu. Delete komen. Apa ni? Takut orang kata. Yang takut orang kata. Dan takut bila Allah kata apa pada kita. Allah murka apa pada kita. Kita post video, orang komen. Nabi dia komen. Saya buat live Facebook kan. Kadang-kadang kita ni cakap pedas sikit ke apa ke, orang tak boleh terima. Orang kata. Adalah 4-5 orang kata macam tu lah. Bukan 4-5 ribu. Okay. Biasalah tu. Kadang orang mengadu saya. Orang kata apa ustaz, orang kata ustaz ni. Dah pergi kat dia, dia mulut. Tak ada masalah apa. Dia komen 1000 komen pun kata pada kita, hilang dah mata kita, hilang dah hidung kita, hilang dah kita punya jantung kita. Tak hilang, lebih kat dia. Tak ada masalah apa. Dia tak boleh nak apa-apakan hidup kita sebenarnya. Tapi kita kena gantunglah pada dia, serah pada dia lah. Pandang kata, dulu Nabi Muhammad, para sahabat dulu berdakwah lagi dahsyat lagi. Macam-macam orang komen, kita orang komen sikit saja. Tak ada masalah apa. Terpulang pada dia, doakan hidayah. Dan kita nak kebaikan untuk dia. Sangka baik mungkin dia kata tu betul. Sangka baik mungkin dia salah faham kat kita. Sudah selesai. Ada orang lain risau orang komen. Kenapa risau orang komen? Saya takut nak buat apa-apa post kat Facebook. Saya orang komen macam mana? Tak apalah komen, pergi dia lah. Kalau orang komen banyak lagi, naik kita punya video kita tu. Tak ada masalah apa. Dia kalau lagi komen lagi naik dia bantu naik tak kita punya anak? Bantu ah. Jadi kalau live saya boleh komen banyak-banyak. Tak ada masalah apa. Lagi bagus dakwah saya cepat sepak. Tapi komen baik lah, sudahlah, baik-baik sudahlah. Kalau tak baik itu tanggung sendirilah. Cuma kita maafkan siap-siap lah, kita maafkan siap-siap, tak ada masalah apa. Kita maafkan je lah, tak ada masalah apa pun. Okay, kecuali orang kata pada kita tak betul kita cakap macam tu, kita kena minta maaf kat orang pula. Dengan semua kita marah orang kata pada kita, kena orang kata tu betul juga. Sebab itu kata ulama, kalau kamu nak cari kebenaran, carilah di mulut musuhmu. Itu kata-kata ulama. Kawan baik ni, dia tak komen apa-apa pada kita. Dia tengok buruk, dia tak komen pun. Sebab kawan. Kadang-kadang kita kena dengar suara musuh. Komen musuh. Orang benci kita. Kenapa? Orang benci kalau sebut buruk kita, dia jujur. Sebab dia macam cari buruk kita. Kata, ustaz, hang ni macam ni. Contoh. Betul sebab dia tak suka aku. Sebab tu dia tahu buruk aku apa. Dia sebut buruk aku. Sebab memang sungguh. Kita pun astagfirullah. Sudah selesai. Dan terima kasih banyak kat dia. Dan maafkan dia saja kalau dia sakitkan kita. Relax hidup ni. Tak ada masalah apa jangan pening-pening dengan komen orang. Kadang-kadang dia tak buat live Facebook. Dia tak buat live apa pun. Dia komen dekat video orang. Lepas tu orang komen dia. Oh, marah dia. Kamu tak faham. Saya ni dah baca semua ni. Saya tahu semua ni nak pergi ke mana. Oh. Dia komen, orang komen dia. Jadi ini problem akhir zaman. Salah hati ya. Kalau kita nak komen dah tinggal saja Facebook tu. Tapi orang nak buh komen kita balik. Tu usah duk check orang komen apa pula. Check orang komen apa pula. Lagi tenang nanti kita. Ada seorang ulama ramai kat dia. Seorang ulama di Malaysia kita. Saya tak sebut nama dia siapa. Ulama kan. Kata, Tok Guru, orang duk kata banyak kat Tok Guru ni, komen macam-macam dalam Facebook. Kutuk, celah, rendahkan Tok Guru. Kami ni rasa pening lah macam mana nak buat. Tok Guru kata, hampa pening lah sebab hampa tak baca Quran, hampa baca komen setiap hari. Cuba baca Quran tengok, jangan baca komen. Kena ayat tu. Sengap tu. Dia panggil apa? Ayat apa dia panggil? Ayat deep. Deep lah ni orang kata deep. Dah hampa baca komen, hampa tak baca Quran. Atau apa pening? Dia tahu aku baca Quran, aku tak baca komen. Aku tak pening pun dengan komen orang tu. Baca Quran. Dan itulah hakikat akhir zaman. Kita lebih banyak baca komen dari baca Quran.
10 komen boleh baca, tapi 10 ayat belum tentu boleh baca. 100 komen boleh baca, 1000 komen boleh baca. Walaupun komen yang tak faedah pun baca juga. Grup WhatsApp baca habis, orang bincang apa? Tak kait dengan dia pun. Tapi kalau Quran yang kait dengan kita, Allah kata kepada kita, Allah bimbing kita, Allah peringat kita, tu tak baca pula. Okey. Jadi baca Quran tenang hati kita. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Baca Quran. Jadi kita kena rasa ni timbul cinta Allah. Macam mana cinta Allah? Supaya kita rasa Allah murka kita ke Allah ridha pada kita. Kita tahu. Kita takut, kita perasan. Tips dia mudah saja. Perbanyakkan sebut nama Allah. Dapatlah cinta Allah. Ini keluar biasaan sebut nama Allah. Satu Allah firman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira sabbihuhu bukratan wa asila. Allah firman ayat yang lain, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Ni Allah anjurkan kita banyak zikir, banyak zikir. Ya wahai mereka yang beriman, sebutlah nama Allah sebanyak-banyak sebut. Ingat Allah sebanyak-banyak ingat. Fadhkuruni adhkurkum. Itu ayat yang lain. Sebutlah aku. Ingat aku ingat kamu. Apa maksud kamu ingat aku ingat kamu? Kamu sebut aku sebut kamu? Disebut oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu menterjemahkan ayat ni, mentafsirkan ayat ni. Maksudnya, bila kita sebut nama Allah, kita berzikir kepada Allah, Allah sebut kita. Apa maksud Allah sebut kita? Allah ampunkan dosa kita. Contoh saya sebut la ilaha illallah. Sebut Allah ni. Allah limpahkan keampunan sekali. La ilaha illallah, ampun lagi. La ilaha illallah, ampun lagi. La ilallah, ampun lagi. 1000 la ilallah, ampun. Nak banyak Allah ampun kita, banyak zikir. Nak timbul rasa cinta pada Allah, banyak zikir. Nama orang sebut 1000 kali pun tak cinta lagi. Contoh kita kasih kat siapa? Dekat nama dia Nisa contoh. Nisa. Tak darat. Malah yang sebut 10 kali pun tak darat. Tak sedap mana masa nama orang biasa ni. Kalau nama Allah, subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak letih, sedap, nikmat. Sampai timbul cinta Allah SWT. Banyak zikir. Itu kunci dah untuk rasa cinta. Walaupun kita ni taklah layak mana nak rasa cinta tu, tapi Allah bagi juga, walaupun sikit Allah bagi. Pak Sumit yang meninggal tu, arwah Pak Sumit, wali Allah di Kedah tu, saya banyak kali duduk ziarah dia, pergi ngaji tafsir dengan dia hari Selasa pagi. Banyaklah kisah-kisah dengan dia sebenarnya. Tak sempat lagi nak cerita dekat Facebook. Pak Sumit ni pernah duduk dengan Pak Sumit. Pak Sumit kata, dia ni berdoa kepada Allah. Dia berdoa apa? Ya Allah, berilah setitik cintamu kepada aku. Setitik. Aku nak setitik pun dah cukup ya Allah. Kita kata, awak Pak Sumit minta setitik, minta lah 1000 titik ya. Banyak sikit maksudnya. Kita duk rasa setitik tu banyak. Sikit. Dia syarah kita. Dia kata, hampa tahu tak kenapa Pak Su minta titik cinta Allah? Sebab hak daripada Allah ni, titik tu macam selautan kata dia. Tak mampu kalau minta banyak cinta Allah ni. Titik pun dah, Masya Allah dah. Dalam Ihya Ulumuddin, ada seorang mai kat Nabi Isa, dia kata, pemuda, dia kata, wahai Nabi Allah Isa, minta kepada Allah supaya Allah bagi cinta dia kepada aku. Nabi Isa kata apa? Tak apa, aku minta kepada Allah. Minta-minta Allah kata, wahai Isa, sampaikan kepada orang ni, pemuda ni, dia tak mampu tanggung cinta aku. Tanggung cinta tak mampu. Tanggung cinta manusia pun tak ketahuan dah. Cinta manusia. Cinta Allah nak tanggung macam mana? Kadang tak ada kekuatan kita ni. Tanggung cinta. Sampaikan kepada dia, dia tak mampu tanggung cinta aku. Pemuda ni minta juga, wahai Nabi Allah Isa, minta kepada Allah, kalau aku tak mampu tanggung cinta dia, bagi setitik saya cinta dia. Setitik cukup. Tak banyak-banyak kalau aku tak mampu tanggung. Allah kata, wahai Isa, bagi tahu pada dia setitik mana tak mampu. Tapi sebabkan dia nak juga aku bagi. Nabi Isa tinggalkan budak ni. Satu hari Allah bagi pada dia. Dah berapa lama Nabi Isa nak ziarah dia. Dan kita ayat Al-Madinah dia cerita. Waktu Nabi Isa nak ziarah dia, dia tak ada kat rumah. Nabi Isa tanya, mana budak ni? Dia kata, budak ni tak balik lama dah. Duduk ujung bukit sana, kat gunung sana, seorang-seorang menyendiri. Nabi Isa ziarah dia. Dia tengah duduk tengok di bawah bukit. Duduk ujung tu kat gaung tu. Nabi Isa beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia tak kelih, tak jawab. Beri salam lagi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tak jawab. Waktu tu Nabi Isa tanya Allah, ya Allah, kenapa orang ni tak jawab salam aku? Allah kata, bagaimana dia nak jawab salam kau? Bagaimana dia nak berpaling kepada engkau?
sedangkan dia sedang tenggelam dalam setitik cinta aku. Dia tak sedang diri maksudnya. Macam tu. Kita main WhatsApp, orang main salam, tak WhatsApp dah. Agak salam. Tak pun dah lama dah. Han kata apa ni? Tak tahu orang tu kata apa. Sebelah kita kan. Orang tu selalunya bini kita lah. Bini kita duk kenal tu. Okay. Mengaku je lah. Okay. Oh, duk ni. Sayang cakap. Benda tu? Bini kita marah. Aku duk kata dah, dengar dulu. Jangan main handphone tu. Bahasa Kedah lah. Saya cakap Kedah senang. Bini kita kesian kat dia. Kalau bini kita cakap, boleh tak? Dengar cakap dia. Sembang dia. Okay. Main WhatsApp tumpu kat sini. Tambah semangat pula. Allah. Bola pula. Lagi tak dengar orang kata apa. Lagi tak tahu orang cakap apa, bicara apa. Ni baru kita tumpukan hati kita pada bola. Ni bagaimana hati dah tumpu pada Allah yang agung, yang maha indah, yang maha hebat ni. Habis. Pak Sumit kata apa? Saya minta setitik Allah bagi cinta dia. Tu pun Pak Sumit kata apa? Saya ni rindu lah pada Allah. Kalau boleh nak mati, tak mahu hidup lama nak mati, nak jumpa Allah, rindu. Dia pernah kata pada saya, Pak Sumit, saya dengar telinga saya, dia kata apa? Boleh tak minta Pak Sumit mati cepat sikit? Rindu ke Allah. Bahasanya kita nampak macam tak betul ni dia minta ni. Itu bukan tak betul, itu perasaan dia panggil. Perasaan ni kadang luahan tu kadang lain macam. Contoh kita kata apa? Wahai kekasihku, bunuhlah aku. Aku tak sanggup menanggung cinta ni. Adakah kita nak dia bunuh sungguh? Tak, bahasa luahan. Wahai cintaku, belahlah dada aku. Ambillah hatiku. Peganglah hatiku. Apa dia ni? Apa ni, gila ke suruh belah dada? Matilah. Ni bahasa cinta. Lautan api sanggup ku renangi. Tak ada pun lautan api. Mana boleh api duduk dalam laut? Inilah bahasa cinta. Allah senang. Ku nantimu di apa semua di hujung dunia. Mana ada hujung dunia? Nah, abang kata di mana engkau pergi, aku bersama engkau. Itu maksudnya. Jadi hanya ahli cinta yang tahu cinta tu. Okey, jadi Pak Sumit lah. Arwah Pak Sumit Aribillah, masya-Allah. Kita doa lah minta Pak Sumit mati cepat, Pak Sumit rindu Allah. Tak tahan lah. Kita tak faham tu. Maksudnya luahan tu. Faham cukup ni luahan. Ni awliya dia cakap sudah. Serah pada Allah, makna kita tak tahu. Macam tu. Jadi kita kena timbul cinta Allah baru kita tahu macam mana nak jaga tu hubungan dengan Allah. Berzikir pada Allah banyak-banyak, kita akan dapat. Yang kedua, elakkanlah perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah SWT. Khususnya di zaman macam ni, pemutus silaturahim. Nabi bersabda dalam hadis Allahumma salli ala Muhammad, la yadkhulul jannah qati'. Tidak masuk syurga pemutus silaturahim. Silaturahim ni di antara kemurkaan Allah cepat juga. Di zaman Nabi Musa kan, Nabi Musa minta doa pada Allah tak hujan kan. Munajat istisqa. Ya Allah, turunkan hujan. Allah kata, wahai Musa, aku tak kabulkan hajat. Kerana ada seorang umatmu berdosa. Nabi Musa kata, ya Allah, tunjuk kepada aku siapa dosa tu. Marahlah Nabi Musa sebab dia seorang je. Kemarau. Allah kata, tu dosa aku dengan hamba aku, mana aku boleh aku buka. Aku ni penuntut aib. Dosa apa dia buat? Ulama bahas dalam hadis ni. Dosa dia adalah dia putus satu rahim dengan seorang. Putus satu rahim. Zaman kita balak, musibah, macam-macam huru-hara ramai. Kenapa? Banyak orang putus satu rahim. Kemurkaan Allah tu. Putus satu rahim ni sangat berat di sisi Allah. Sampai Nabi sebut dalam hadis Sahih Bukhari, tidak masuk syurga pemutus satu rahim walaupun mati dalam Kaabah. Dia tengah tawaf, buat haji, buat umrah. Orang panggil masuk dalam Kaabah, dia sembahyang. Allahu Akbar, mati. Tak masuk syurga, kata Nabi SAW. Dilemparkan neraka. Kenapa? Putus satu rahim. Berat. Berat Kecuali orang putus satu rahim yang kita dah buat baik dengan dia, baik kat dia lah, doa dia lah. Kita jangan cepat-cepat mudah. Sebab apa? Engkau bukan saudara aku. Engkau bukan abang aku. Engkau bukan adik aku. Kerana harta, kerana faraid itu ini. Kita tahu benda tu semua berlaku sebenarnya dalam masyarakat kita. Putus itu, putus ini, bergaduh itu, bergaduh ini. Engkau bukan kawan aku. Tak guna punya orang kau ni apa semua. Berbeza macam mana pun, kumpulan macam mana pun kita ni, warna apapun, tidak putus satu rahim. Meraihkan, cakap baik-baik. Kita rasa kumpulan kita bagus, cakap lah. Ini kebaikan kumpulan kami, sudah. Orang nak marah, nak tolak, baik-baik dah. Jangan bila mereka main, abang kata apa? Ni saya ni calon lah. Buat yang tu. Tak boleh. Dia pun manusia hamba Allah, umat Islam juga. Layan je lah walaupun kita bukan kumpulan dia. Apakah bang sihat ke, YB sihat. Mudah-mudahan Allah bagi yang terbaik. Sudah. Ni lawan maki ni kata. Bahaya, takut-takut akhirnya putus silaturahim. Sebab maki pun berat dah tu. Tambah putus silaturahim. Kita kena matang-matang. Relax saja, tenang. Cakap yang baik. Habaq yang elok. Sudah. Orang tolak baby kat dia. Doakan saja.
Tu macam tu. Jadi kita elak dari perkara yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah SWT. Banyak lagi lah kalau kita nak bicara tu, tapi sekadar tu cukup lah. Jadi kita berdoa banyak-banyak, mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada api neraka Allah SWT. Nabi dah pesan lepas subuh jangan tinggal Allahumma ajirni minan nar, dan Sahih Bukhari yang tu 7 kali. Siapa baca 7 kali Allahumma ajirni minan nar lepas sembahyang subuh, jangan kita biar imam baca, kita kena baca sekali. Baca, siapa baca ni, imam nak baca Allahumma ajirni ke Allahumma ajirna, tak apalah. Kalau Allahumma ajirni, makmum semua kena baca sekali. Kalau imam baca Allahumma ajirna, ada ulama kata dah cukup dah, imam dah baca. Tapi elok kita baca sama-sama lah. Baca 7 kali. Siapa meninggal pada siang hari, dia tak masuk dalam api neraka. Allah pelihara daripada api neraka. Siapa baca waktu lepas maghrib, dia mati malam tu, Allah pelihara daripada api neraka. Baca apa? Mudah ya, Allahumma ajirni minan nar. Minta banyak lindung daripada Allah. Surah Al-Mulk jangan tinggal malam-malam. Banyak perbaiki hubungan sama hamba-hamba Allah SWT. Tolong orang kerana Allah SWT. Kita hadapi segala masalah yang ada sekeliling kita ni dengan baik, dengan akhlak. Orang kata pada kita, jangan kata balik. Orang putus silaturahim kita, jangan putus balik. Doakan kebaikan. Kalau ini yang kita buat, kita akan mendapat ridha Allah yang besar, jauh daripada murka dan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya tak dapat nak bahas sedalam-dalamnya, dia punya panggil apa, tajuk ini sangat luas. Cukup sekadar tu dulu, kita pernah lewat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada pengurusi surau At-Taqwa, Imam Jawatan Kuasa yang menjemput saya ke surau ini. Dapat ziarah lah semua. Dia panggil apa, malam ni memang saya kosong, saya free lah. Jaranglah free ni, malam ni free. Sebab saya baru balik musafir dari luar. Esok atau malam ni baru balik ke Kedah, kosong maghrib, jadi kita isilah masa dan kita niat untuk ziarah sama. Kan nak mengajar sangat kita ada ilmu pun, kita tak erti apa pun. Niat nak ziarah kaum muslimin, ziarah surau, ziarah orang sini. Niat nak dapat doa daripada orang soleh di sini, macam tu saja. Dan Allah merahmati kita. Wassallallahu alaihi wasallam.